Lepas tu nak kahwin kan. So even perkahwinan pun ada pengurusan kewangan yang sangat perlu kat sini. Sebab bila kita berkahwin dengan pasangan yang mungkin latar belakang dia berlainan, cara pengurusan dia berlainan, so macam mana kita nak serasikan. So kalau kita lihat statistik perceraian, antara faktor utama perceraian pun puncanya kewangan. So jadi ya, itu pun sebab tu kat AKPK ni kami wujudkan modul-modul yang kita panggil teachable moments. Pada masa ni saya perlukan ni, macam saya bagi contoh, OPR diumumkan turun kan baru-baru ni. So ramai yang masih tertanya-tanya OPR tu apa? Kalau OPR turun, aku dapat apa? Apa kesannya pada saya? So macam mana, apa saya perlu buat? So masih ramai yang tak pasti. So jadi dia perlu cari pendidikan pada waktu ni dan apa yang dia perlu buat. So ini yang dipanggilkan, dia ada kemahiran untuk mencari ilmu tu di mana. Dia ada kemahiran untuk membuat keputusan yang baik. So dia perlu mula bila. So dia perlu mula dari awal. Dari mana. Ini menarik apa yang Puan Nimala sebutkan, kerana semasa kita selepas episod kedua sebelum ini, kita ada menjalankan undian juga di media sosial yang bertanya adakah orang ramai ataupun rakyat Malaysia tahu bahawa mereka boleh berurusan ataupun deal dengan bank jika mereka mempunyai masalah untuk menguruskan pinjaman selepas moratorium, dan ramai yang menjawab tidak tahu. Walaupun sesemudah itu sahaja, maknanya bank boleh tolong ke tak boleh tolong, mereka tak tahu. Mungkin mereka sekadar nak bayar saja ataupun tak bayar terus ke apa ke lepas tu, begitu. Jadi mungkin ia tally lah dengan apa yang Puan sebutkan. Tapi dalam masa yang sama, saya kira Puan Akmal dan Puan Nimala, ada garisan yang sangat nipis yang nak membezakan antara pengurusan kewangan dengan yang baik, pendidikan kewangan yang baik, dengan obsesi terhadap penjimatan tu. Sebab kalau umur 3 tahun kita dah mula ajar mereka ni, rasanya macam nanti besar dia nak beli baju pun dia pilih yang paling murah sekali. Makanan dia kata, saya tak, yang ni mahal, saya pilih yang paling ni lah, walaupun saya tak kenyang sangat, tak apalah, saya pilih yang paling murah. Contohnya, adakah itu yang adakah itu contoh pengurusan kewangan yang baik, ataupun defeat the purpose pula jadi itu ini? Dah jadi kedekut namanya. Jadi kedekut, betul. Dia lebih macam apa keputusan kewangan yang baik yang boleh saya buat, yang sesuai dengan diri saya. Sebab semua orang berbeza, ya, kemampuan, kehendak, keinginan, keperluan mereka pun berbeza. So tidak ada pendidikan kewangan ni, dia tak ada satu saiz yang fit semua orang. Dia tak boleh sama. So jadi keperluan saya lain, keperluan anda lain. So kita kena sesuaikan. Tetapi apa yang kita nak ajar ni ialah cara dia boleh gunakan untuk buat keputusan yang baik. Apa yang dia perlu analisa. Dia nak beli kereta, apa dia perlu tengok. Dia nak beli rumah, apa yang kami tak pernah cakap jangan beli atau beli. Kami cakap ini faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. So kalau anda dah ada checklist tu, okey ni okey, dah rasa selesa, teruskan. Baik, Puan Akmal, ada yang juga yang merasakan literasi keuangan, perkataan frasa literasi keuangan tu pun dah cukup elitis untuk mereka. Dia kata ini pendidikan keuangan ni kerja orang kaya, orang yang mampu, ada duit nak fikir duit pergi mana saja. Kalau saya tidak mampu, saya memang mungkin kurang berkemampuan, ada berpendapatan rendah contohnya, saya tidak ada choice, tidak ada option untuk nak menentukan ataupun menguruskan keuangan saya. Memang portion ini memang untuk rumah, portion ini memang untuk anak-anak makan, susu anak contohnya dan sebagainya. Tak ada peluang untuk dia. Adakah betul begitu? Itu kita tengok perusahaan kewangan ni, kita kata structure. So lain dia punya orang dia lain. Kita tengok you punya pendapatan dengan saya pendapatan lain. You punya expenses dengan my expenses lain. Jadi kan, dan kita selalu kata dia lagi tak ada pendapatan lagi kecil tu lagi kena buat pengurusan kewangan. Because kalau ada orang dia banyak simpanan dan sebagainya, kalau dia ada expenses dia terlebih, dia dah belanja terlebih. Jadi at least dia ada orang kata backup. Tapi sekarang ni kita tak ada. Kalau kita yang tak ada. So that's why pada AKPK ni, apabila kita memberikan pendidikan keuangan, kita memberikan kepada semua orang, tetapi kita tumpu kepada what we call yang vulnerable group, rentan kata kumpulan. Tu pun saya pun belajar perkataan rentan. Karina tahu perkataan maksudnya rentan? Vulnerable, that's right. Jadi kalau kita tengok rentan ni, maksud dia
kalau kita tengok kerajaan, kita klasifikasikan rentan ni antara wanita, youth, retirees, dan juga self-employed. Ada lagi lah 2-3. Jadi kami di AKPK ni banyak menjalankan pendidikan kewangan juga kepada wanita. Jadi wanita juga memerlukan, yang ramai orang kata yalah sebab wanita tu dia suka berbelanja. Itu bukan sebab dia suka berbelanja. Walaupun dia suka berbelanja, tetapi jarang dia berbelanja untuk diri sendiri. Dia mesti berbelanja untuk keluarga dia. Jadi dan dia juga seorang yang berbelanja, tapi dia juga pandai menyimpan. Jadi masa kita ada buat kes dengan Amanah Ikhtiar Malaysia, kalau kita nak cerita sikit pasal Amanah Ikhtiar Malaysia, ya, kita pada tahun 2015 ya, kita buat rancangan dengan Amanah Ikhtiar, di mana kita menggabungkan Amanah Ikhtiar ni. Sekarang dia punya yang peminjam nama dia sahabat AIM dengan pelajar universiti. Jadi apa kena-mengena dengan sahabat AIM dengan pelajar universiti? Tapi kita memandang lebih jauh lagi, di mana kita memberikan pendidikan kepada pelajar universiti dan juga pendidikan kewangan kepada AIM sahabat tadi. Jadi kami gabungkan mereka. Jadi bila kita tengok kita gabungkan, mestilah kakak-kakak atau sahabat AIM kata, apalah budak-budak yang nak mengajar kat kita ni kan. Kita ni dah lama dah buat bisnes. Jadi tetapi kita jangan lupa bahawa kanak-kanak ini, pelajar-pelajar ini ialah orang yang masa depan yang akan membeli barang-barang dia. So apabila kita menggabungkan mereka, maka tercetuslah satu hasil yang luar jangkaan pada kami. So kalau kita tengok ada satu kes kami itu, nanti nama kita panggil very famous case kita ialah kita panggil dia kakak pisang. Okey. So kakak pisang ni, dia sahabat ni, dia dah berniaga pisang dah 10 tahun dah. Dan tapi dia berniaga pisang ni, dia 10 tahun ni, tapi dia ada import export pisang very good. Tapi dia tak pernah tampak orang kata kenikmatan perniagaan dia tadi. In fact ada yang dia berhutang dan sebagainya. Jadi apabila kita ketemukan dengan pelajar-pelajar ini, mereka ini memberi dia marketing strategy. Dia kata ke marketing strategy, and then apa dia akan lakukan pada pisang selama ni. Contoh dia, kalau pisang dia dah busuk, dia biar aja. Saya difahamkan kita ada video contoh dengan kakak pisang, bagaimana beliau mungkin bercerita apa formula yang membantu beliau sehingga menjadi berjaya menerusi apa yang puan sebutkan tadilah, kerjasama dan kolaborasi antara dua kelompok yang mungkin kita tak nampak integrasinya di mana sebenarnya. Kita saksikan seketika video kakak pisang. Saksikan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak AKPK, AIM dan juga Taylor's University kerana dengan gabungan program ini telah memberi banyak manfaat kepada saya. Harapan saya besar Dan perniagaan saya akan lebih berkembang maju. I wish I can help. boleh lebih maju di masa depan. Okey, ini contohnya lah maksudnya bagaimana seterusnya kerjasama mereka membawa kepada kejayaan kepada kakak pisang ni, begitu. Jadi dia masa dia berniaga tu at end of the program tu, perniagaan dia meningkat, penjualan dia meningkat 30%. Dan juga dia punya simpanan dia meningkat dalam 20% simpanan. Jadi kita kesimpulannya di sini kita katakan apabila kita mempunyai perancangan keuangan ni, kita financial education ni bukanlah boleh membuat you kaya. Mungkin tak boleh buat you kaya, tetapi it cannot make you any poorer lah. Jadi it is mustahak kita ada perancangan keuangan, tetapi dapat daripada pengurusan keuangan daripada agensi yang memberikan yang baik lah, yang sumber yang betul lah, sumber yang maksudnya. betul, that's right. Sumber yang betul. Bukan pengurusan keuangan telefon ceti haram contohnya, itu mungkin akan menambahkan lagi beban hutang kita. Okey, kita akan bercerai seketika.
Okey, tapi saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini, Encik Abdullah Osman dari Negeri Sembilan. Hello, Encik Abdullah. Hello. Encik Abdullah. Okey, mungkin Encik Abdullah Osman sudah terputus. Mungkin kita akan kembali bersama beliau selepas ini dan kita akan sambung perbincangan bersama-sama dengan dua tetamu dari AKPK kita. Tapi sekarang kita berhenti rehat seketika. Baik, ruang bicara bersama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN. Hari ini kita bawa tajuk Bijak Wang Demi Esok bersama-sama dengan Puan Nur Akmal Yaakob, Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, dan juga Puan Nirmala Subramaniam, Ketua Unit Monan Modul Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK. Anda kami alu-alukan untuk membuat panggilan telefon jika anda ada sebarang soalan ingin diajukan kepada tetamu kita ataupun sebarang pandangan nak dikongsikan, 0320594624 atau 20594625. Kita ada seorang pemanggil sekarang ini, Encik Baha dari Ceras di talian. Hello, Encik Baha. Halo. Hello, Encik Baha. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, teruskan. Apa khabar? Selamat malam. Oh, baik. Puan dan juga puan-puan ahli panel AKPK. Okey. Baik, okay. Tuan. Silakan. Okey, tajuk yang bagus dan juga mujarab untuk peminjam-peminjam dan bakal peminjam ni. Okey, soalan dan juga pencerahan saya kan. Ada 3 ni. Okey, AKPK pada pandangan saya lah kalau perempuan tak setuju lah AKPK ni pada saya patutnya peranan mereka ni ialah jadi macam frontliner sekarang ni. Maknanya sebelum loan ataupun apa juga jenis kewangan nak diluluskan, perlu dibeli kaunseling atau kelas macam nak dapat lesen sebelum nak bagi pada pinjaman ni. Maksud saya ni diwajibkan. Dia orang ni nakkan pinjaman kan, tapi pihak bank ni dia tak kira. Dia orang nak dapatkan dia orang punya dia punya target aja. Jadi kadang-kadang ada istilah who you know is not what you know kan. Jadi pada saya itulah yang saya nakkan penjelasan kan. Okey, nombor 2, AKPK ni pada pandangan saya ibarat macam one stop center lah, di mana boleh buying time atau save peminjam dari tindakan undang-undang atau sebagainya. Jadi saya cadangkan peranan AKPK ni perlu dikedepankan lagi. Contohnya pegawai AKPK di bank-bank sekarang ni yang tak boleh yang boleh memantau sebelum parah ni kan. Tak perlulah pegawai bank yang pada saya yang nak ugut, herdik dan juga macam-macam dibuat pada peminjam yang hampir nak masuk ke mahkamah ni. Okey, yang ketiga ni bila saya dengar pada puan tadi cakap dan juga video tadi kan dia kata bagus AKPK ni. Jadi saya nak tahu peranan sebenar AKPK ni, adakah perancang sebelum usahawan-usahawan atau peminjam dapat pinjaman, atau mereka ni dah default situation. Okey. Baru pergi ke AKPK. Okey. Jadi baik, saya mohon pencerahan lah puan-puan yang bijaksana dari AKPK. Okey, baik. Terima kasih Cik Baha. Waalaikumsalam. Ada 2-3 soalan sebenarnya yang saya kira mungkin boleh Puan Akmal ataupun Puan Nirmala. Ustaz, saya menggunakan. Terima kasih Cik Baha. AKPK ni yang sebenarnya kita ditubuhkan pada 2006 lagi. Jadi kita ada 3 jenis perkhidmatan. Perkhidmatan yang pertama ialah pendidikan keuangan, kaunseling keuangan dan program pengurusan kredit. Jadi pendidikan keuangan ni is the proaktif yang sebelum. Jadi kita memberikan pendidikan keuangan kepada mereka-mereka di luar sana, tak kira dia nak pinjam loan ke, tak pinjam loan ke, tak apa. Sama, semua mesti ada pendidikan keuangan. So kita ada di merata-rata tempat yang sebenarnya. Kalau Cik Baha ada company dan sebagainya, boleh panggil kami akan terangkan. Kami juga memberi pendidikan kewangan kepada bank-bank dan semua dalam jaringan pendidikan semua ada dengan pendidikan kewangan. Kalau kita baru nak buka syarikat, kita nak tahu macam mana pengurusan syarikat yang bagus, boleh juga kita jumpa kita syarikat ni, kita satu individu dan juga syarikat semi yang kecil lah tapi kita kena tahu, kita mengajar tentang pendidikan keuangan. Jadi kalau berbalik pada kakak pisang tadi, masalah dia tadi samalah kebanyakan yang membuat perniagaan, apabila dia co-mingle the funds, dia fund tu bercampur-campur.
tak terasing mana yang untuk dia, mana yang untuk bisnes. Jadi apabila kebanyakan duit yang dapat dia untuk dia, jadi bisnes tak berkembang. Itu yang diajarkan oleh kanak-kanak tadi kan, pelajar-pelajar tadi. So kita ada banyak modul yang sebenarnya yang boleh yang kalau kita nak beli rumah, for example, Puan Nimala developkan modul rumahku. Jadi kalau kita nak beli rumah, pergi kepada rumahku, ada checklist belum beli. Okey, so banyak lagi yang kita buat di sana lah. Modul-modul ini mereka boleh maksudnya tengok contohnya di laman web dengan mudah ataupun macam mana, macam menu yang kita boleh pilih dengan mudah ke macam mana, Puan? Dia mudah dan percuma. Dekat power.ak. Itu perkara yang paling disukai oleh rakyat Malaysia, mudah dan percuma. Dekat power.akpk.org.my. Pembelajaran dia amat mudah. Kami tak gunakan linguistik yang sangat financial. Kami gunakan sangat layman yang mudah difahami. So saya setuju. Sebenarnya mereka nak semua orang nak advice sebelum membeli sesuatu. Dan kalau kita lihat kajian, kebanyakannya akan bertanyakan kawan, akan merujuk pada kawan sebelum kita membeli dan sebagainya. So jadi sekarang ni kita nak bagi nasihat, cari di laman-laman web ni, macam AKPK kami ada pembelajaran. Sekarang ni kami ada macam untuk kahwin, do it together, yang merancang nak ada anak, yang dah ada anak kecil, kita ada do it for baby. Lepas tu nak beli rumah, kita ada rumahku. Dan kami sedang membina lebih. Apa yang kami nak cakapkan kat sini ialah jangan takut dengan AKPK. Ramai orang beranggapan AKPK kalau saya pergi dia masalah hutang. Sebenarnya kami nak membantu sebelum tu juga. So jadi boleh cari kami untuk nasihat kewangan, dan kami boleh memberikan nasihat kewangan yang macam Puan cakap, kami boleh bagi latihan, kami boleh buat kelas. Maksudnya macam soalan Cik Bahar tadi, yang ketiga tadi, peranan AKPK ni, posisi AKPK ni di mana-mana peringkat. Tidak semestinya di Falter sahaja, tapi sebelum tu pun dah boleh dapatkan kami di pencegahan dan penyelesaian. Bagaimana pula dengan kemahuan? Saya kira apa yang Cik Bahar sebutkan tadi, ramai orang nak macam tu. Mereka nak contohnya entiti seperti AKPK step in di antara kita dan juga risiko-risiko yang ada. Seperti contohnya bank yang boleh menawarkan kita pelbagai perkara yang mungkin kemudian hari akan menjejaskan kita semula. Dia asasnya kita tak tahu mengurusan kewangan, tapi kita nak suruh AKPK ada kat tengah-tengah kita tu dulu, sebelum terjadi apa-apa kat kita, AKPK dah cakap dulu macam ni. Adakah boleh ia berlaku begitu ataupun macam mana? Kita pun pada tahun lalu kita mengadakan sesi pembelajaran kepada 2,000 sesi nationwide. Jadi saya rasa itu amat besar dan banyak lagi cara. Kita tak boleh, ada orang yang kita bagi pendidikan kewangan, dia kata apa you sibuk-sibuk, suka hati I lah duit I kan. Jadi ada juga orang yang macam tu. Tapi alhamdulillah Cik Bahar dia inginkan pendidikan begini, so kami sarankan pergi ke type saja AKPK, akan keluar AKPK, dan kami akan ada cerita tentang servis kami. Memang kita frontliner, memang kita di depan sana. Saya faham maksud dia yang frontliner tu, tapi kami juga di frontliner untuk agar tidak berlakunya, kalau dia buat salah pun pendidikan dia, pembelanjaan dia, tak apa asalkan dia tahu jalan balik. Kita takut yang dia dah buat salah, dia tak tahu jalan balik. So carilah ilmu yang betul. Tu dia. Frontliner maksudnya AKPK juga seperti guru yang memberikan pendidikan, seperti polis yang mengawal ataupun menasihatkan peraturan-peraturan perlu, dan juga seperti doktor yang cuba untuk merawat. Macam tu frontliner. Okey, baik. Puan Nimala, ceritanya ialah tentang generasi muda yang mungkin kita selalu lihat agak berpotensi untuk terdedah kepada perkara-perkara yang merosakkan kewangan mereka lah. Maksudnya mungkin penawaran kad kredit ke, hutang ke dan sebagainya. Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut sebenarnya tahap literasi kewangan anak muda di Malaysia, adakah ada kajian tertentu teruk ke tidak ke sebenarnya secara sahnya? Okey, kajian kami FBES tahun 2018 menunjukkan yang umur 20 hingga 29 ni kebanyakannya tidak membayar pinjaman mereka tepat pada
pada masanya. Dan 40% daripada umur ni pun tidak mempunyai dana kecemasan, dia tak ada simpanan lah. Dan baru-baru ini 21st edition Malaysian Economic Monitor mengatakan Gen Y ni sebenarnya berbelanja lebih daripada kemampuan mereka, ya. Sebab nak balas balik dia senang dapat pinjaman, dia kata, ya. Lepas tu pembiayaan kredit, dorongan akses mudah lah kepada pinjaman ni, ya. Dan keinginan, saya rasa mungkin peer pressure lah, ya, tekanan. Lepas tu kalau kita lihat daripada statistik PTPTN pun, ni tahun 2016 dia kata 410,000 tu tidak membayar walaupun sesen, walaupun RM1 pun dia tak bayar lagi, ya. So jadi kalau kita lihat ni, mereka ni boleh nak dikatakan tidak lagi bersedia lah untuk menghadapi perancangan kewangan atau menghadapi situasi kewangan ni, ya. So jadi macam kita sebut tadi kan, dia lebih baik kalau kita mulakan dia lebih awal, ya. So jadi kami pun kat AKPK dengan Bank Negara pun sebenarnya dah ada modul pendidikan kewangan dari sekolah rendah, ya. Mereka dah mulakan sekolah rendah, sekolah menengah. Kami ada modul kami pendidikan kewangan Personal Financial Management yang ada MQA accredited di Institut Pengajian Tinggi. Kami ada menawarkan dan ada lebih kurang dalam 30 institusi yang mengambil mata pelajaran ni, ya. Dan kami juga buat projek macam tadi yang kakak pisang tu, sebenarnya usahawan tu kami ada projek, kami ada buat kumpulan sasaran khas yang kami nak bantu. Sebab antara masalah yang dilihat daripada tu ialah mereka kata mereka ni boleh berniaga, tetapi simpanan tak ada, sustainability tak ada. So macam Puan Akmal ceritakan, dia tak pandai nak asingkan duit akaun perbelanjaan sendiri dengan akaun perbelanjaan perniagaan. So itu antara satu masalah di kalangan usahawan. So kami pun nak mula awal lah kan, kami mula daripada institusi pengajian tinggi, kami buat projek selfie. Sebab orang suka ambil selfie kan. Tapi selfie ni Social Enterprise Literacy for Youth. So kami gunakan perusahaan sosial, konsep perusahaan sosial untuk diberikan kepada pelajar universiti. Sebab salah satu apa yang kami lihat di kalangan golongan muda sekarang ni, dia nak semua cepat. Saya nak kaya pun cepat, saya nak dapat duit pun cepat, saya nak semua cepat. Tapi kami takut dia ke arah perancangan yang salah. Kalau skim cepat kaya ke, pelaburan ke dan sebagainya. Nak kongsi Syarina, pernah sekali ada institusi pengajian tinggi memanggil kami untuk buat modul khas untuk pelaburan sebab dia kata ramai terlibat dalam skim cepat kaya. Kami buat labur jangan sampai lebur. So pelaburan tu penting, tapi pendidikan tu kena ada. So macam program selfie ni kami guna konsep saya kena earn, saya kena dapatkan income, ya kan. Lepas tu saya kena uruskan dia, saya kena simpan dan saya kena beri balik. Ini satu yang dalam perusahaan sosial ialah beri balik pada komuniti. Apa yang kita, apa tindakan kita, apa perniagaan, apa masalah yang perniagaan kami boleh selesaikan, kita pergi ke arah tu. So ini yang dipanggil, orang panggil sustainability. Macam mana kita nak buat kekal, So dalam projek ni apa yang kami lihat ialah, kalau apabila kami habis projek ni, kami sebenarnya bagi dana kepada kumpulan pelajar ni untuk mulakan sesuatu perusahaan, dan kami akan pantau cara mereka membuat aliran tunai sendiri dan juga perniagaan. So dalam semua ni mereka excited, tapi lepas tu mereka berikan feedback pada kami. Dia kata antara yang paling susah Puan dalam perniagaan ni ialah buat aliran tunai tu. Tapi itu yang paling penting, dan dia rasa kepentingan tu. Dan ada juga kumpulan kami yang memang berjaya, yang dia kata sesuai, dia panggil cerita dia AKPK ke Paris. So mereka ni sebenarnya kumpulan a group of guys, sebenarnya satu kumpulan ya guys, yang mereka ni menggunakan jeans, ya, seluar jeans yang lama, yang dah koyak semua ni, dia tukar jadi bag. Dia tukar jadi beg yang boleh diguna, ya. So dia jahit sendiri, dia jual. So memang boleh dikatakan sampai ke Paris produk tu digunakan dalam satu conference seminar di sana. So sekarang ni mereka masih maju dan mereka masih. So itu yang kami nak usahakan, sebab antara blueprint yang ada dalam Kementerian Pendidikan ialah mewujudkan job creator, lebih ramai yang jadi entrepreneur daripada mencari kerja. Tetapi kita nak dia jadi entrepreneur yang
yang bijak dari segi kewangan dia, bukan dari segi penjagaan sahaja, dari segi sendiri. Okey. AKPK ke Paris ini ialah antara apa yang terzahir daripada program selfie tadilah. Ya. Okey, baik. Saya nak tanya pendapat Puan Akmal, pendapat lagi. Sebab kita cakap pasal bagaimana kita nak latih anak-anak muda kita, generasi baru, tambah lagi pada masa mereka masih kecil. Adakah sikap ataupun mungkin fahaman, ideologi setengah-setengah ibu bapa yang dia rasa macam ni Puan? Dia kata, saya nak bagikan kemewahan pada anak-anak saya sebab saya tak nak anak-anak saya susah macam saya dulu. Jadi umur 9 tahun dah mula fikir nak beli telefon mana sebab mak ayah dah offer nak beli telefon, nak telefon apa. Saya umur 9 tahun dulu, kawan saya kata umur 9 tahun dulu kita tengah fikir nak warnakan matahari tu oranye ke kuning. Dia fikir nak beli telefon mana. Jadi adakah itu satu perkembangan yang sihat ataupun ia sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada pengurusan keuangan yang baik? Ya, kita always believe that pendidikan kewangan dia it depends on, it falls on back on the parents actually kan. Memang kita pun rasa kita kan ada anak, kita pun kesian anak kita kan, tak nak susah, tapi kita mesti ingat, adakah kita sustainable? Are we sustainable for the rest of our lives? Mungkin dalam kita punya hidup ni kita mesti akan diuji. Jadi bila masa je uji, kita tak tahu, mungkin uji masa 20 tahun, maybe 30 tahun, 40 tahun. Dalam semua ujian yang diberikan tadi, mesti ada elemen keuangan. Jadi kalau macam tadi COVID, kita tengah COVID kan, kita happy bagi belanja makan ni, tapi kita sendiri tak ada, kita parents sendiri tak ada savings. Jadi anak-anak sekarang dia dah pening, macam mana pula tak boleh makan ni, macam mana pula tak boleh nak beli ni dan sebagainya. Dan dia kata, kenapa? Oh, mami tak ada duit misalnya. Kenapa mami tak ada duit? Mami pergilah bank, picit, keluarlah duit, dia kata. Jadi, itu yang contohnya mereka tengok macam mana ibu bapa. Okay. Jadi kalau kita belanja pun tengok, tak ingat, kita pun kadang-kadang hilang akal juga pergi belanja kan. Ini kita pakai kad. Oh, mami tak ada duit, kan ada kad yang tu. Jadi kita tidak memberikan pendidikan yang betul kepada dia. Jadi kalau kita nak belikan dia telefon, okey, kita mesti bagi dia pemahaman. Okey, hari ini mami boleh bagi telefon, tapi ada responsibility untuk dapatkan telefon. Ada masa yang boleh gunakan telefon. Kita jangan lepaskan jaja macam tu. Dia memang tak faham lah, dia memang tak tahu kan. Jadi sebab kalau ada masanya, mungkin cakap dengan dia, kita mungkin mami kena ambil balik telefon ni sebab mungkin you ada peraturan yang dilanggar. So all this mesti ada elemen love, teaching the right way, psychology and so on. Jadi semua orang kena mainkan peranan lah untuk menaikkan literasi kita di Malaysia ini. Maksudnya mereka bukan sekadar tahu duit tu ada dekat bank, boleh tekan-tekan, ada dekat kad, boleh swipe saja, tapi mereka perlu tahu nilai wang tu jugalah. Okey, baik. Kita akan berehat seketika dan kembali semula sebentar lagi untuk blok berikutnya dalam ruang bicara FEN malam ini. Masih lagi bercakap tentang bijak wang demi hari esok. Anda boleh saksikan saya langsung di FB Live Bernama TV dan juga boleh hubungi terus saran kami untuk sebarang pendapat dan soalan yang ingin diajukan kepada kedua-dua panelis kita. Berehat seketika. Kembali semula menerusi ruang bicara bersama-sama Jaringan Pendidikan Keuangan FEN dan kita membawa tajuk bijak wang demi esok bersama dengan Puan Nur Akmal Yaakob, Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK dan juga Puan Nirmala Subramaniam, Ketua Unit Mona Modul Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK. Baik, kita sambung lagi bicara kita ya. Mungkin Puan, kalau kita nak bercakap tentang, Puan Nirmala, kalau kita nak bercakap tentang inisiatif-inisiatif yang dijalankan oleh AKPK dan juga kaitan dengan Jaringan Pendidikan Keuangan FEN sendiri yang kita berikan fokus dan kita angkat menerusi siri yang kita ada sekarang ni. Bagaimana sebenarnya integrasi itu berlaku? Kami yang bahagian pendidikan ni sekarang ni, sebab FEN, di bawah FEN dia dah ada 5 strategi utama ya. Dia bermula daripada pendidikan daripada kecil, daripada muda ya, daripada semasa muda, semasa usia muda sehinggalah kepada persaraan. So dia dah ada 5 strategi utama ni. So jadi kami setiap rancangan pendidikan yang kami rancangkan dan sebagainya, kami akan sesuaikan kepada strategi utama ni. So seperti yang menyemai nilai murni sejak usia muda ni, kami
memberikan pendidikan kewangan sebab kami memberikan pendidikan pada guru pula, sebab guru ni yang bertemu dengan pelajar, dia yang first teacher orang cakap kan. So jadi tahun ni sebenarnya kami dah melatih lebih kurang 500 lebih orang guru dari segi Kementerian Pendidikan ya. Mereka menjalani online modul kami Hemah Bicara ni. So jadi mereka dah belajar serba sedikit tentang pengurusan kewangan yang ada. So kami cuba sesuaikan, dan dari segi menyemai tabiat kewangan di kalangan golongan tersasar macam yang vulnerable group yang puan cakap tadi, wanita, belia, B40, peniaga, sebab yang self-employed, apa yang kami dapati daripada kajian juga, mereka yang berniaga sendiri ni dia ni sebenarnya lebih vulnerable dari segi simpanan sebab kebanyakannya tidak ada simpanan persaraan. So jadi kami pun nak berjumpa mereka, nak menyatakan pentingnya simpanan waktu persaraan ni, apa yang boleh dilakukan. So untuk tu kami juga bekerjasama dengan ahli-ahli jaringan yang lain seperti KWSP. Kami ada modul Demi Esok, #Demi Esok untuk mereka merancang tentang persaraan mereka. So kami cuba untuk menyentuh semua kelompok-kelompok sebab dia berlainan. So kami nak menyentuh dari segi golongan yang ini, yang itu. So jadi kami cuba mempelbagaikan dengan jaringan yang ada. So sekurangnya dengan jaringan ni kami senang sebab semuanya dah bersama dengan satu motif yang sama. So jadi senang untuk kami berhubung untuk membentuk polisi, untuk mendapatkan rancangan apa inisiatif-inisiatif yang nak dilakukan. So kami bekerjasama dari segi ini untuk mencapai matlamat dia, untuk memperkasakan rakyat Malaysia dari segi literasi kewangan, sebab kami pun dah bincang kenapa literasi kewangan tu penting. Penting dari segi untuk membolehkan rakyat tu membuat keputusan kewangan yang lebih bijak. So kami cuba untuk menyesuaikan semua ni. Okey. Baik. Okay. FEN tu tadi, the tagline is you complement and not compete. So we work together supaya kita menaikkan tahap literasi. Literasi tu memang besar lah perkataan tu. Okey, Puan, kita lihat contohnya begini, kalau kita tengok trend masyarakat lah, pengetahuan masyarakat terhadap kewangan. Satu masa dulu orang mungkin pada masa tu pun, contohnya anak-anak remaja yang berjaya masuk ke universiti ni mungkin dalam satu keluarga seorang saja dalam masa 20-30 tahun dulu. Jadi kesedaran untuk menyimpan untuk pendidikan contohnya agak kurang. Kalau dah dapat pergi universiti baru kita fikir nak jual tanah ke, nak buat apa ke. Tapi sekarang dah ada, dengan adanya PTPTN, dah ada tabungan sendiri, ada SSPN dan sebagainya. Lepas tu begitu juga untuk perkara-perkara yang lain, contohnya seperti persaraan. Selain daripada KWSP, ada juga inisiatif untuk menyimpan sendiri. Tapi masa yang diambil rakyat Malaysia untuk tahu dan sedar tu lama. Mungkin 2-3 dekad baru kita nampak dia punya perubahan yang agak ketara. Agak-agaknya Puan, berapa lama lagi masa yang kita perlu ambil untuk kita boleh memastikan literasi kewangan kita berada dalam keadaan yang baik sekurang-kurangnya? Kita pun tak dapat lah, there's no magic number that we can say, but saya rasa semua ini kolaborasi kami ni akan terus meningkat. Jadi macam kita kena that's why dalam strategik yang Puan Mala cakap tu, strategic priorities tadi, kita break down agensi ini menjaga kumpulan ini, agensi ini menjaga kumpulan ini. Macam EPF, you know, dia menjaga persaraan, dan kami daripada vulnerable groups, daripada muda sampailah all the vulnerable groups. Jadi kita kalau nak, dan daripada sekolah pun ada, daripada MUI, daripada sekolah, memang mengambil masa, tapi it's not a lost cause. Dan kita akan menuju untuk meningkatkan tahap literasi. Tapi literasi ni perkataan yang besar. Jadi kesejahteraan kewangan. Jadi kita cakap tadi pasal orang muda, for example, you kata dulu orang muda kita anak seorang je yang pergi universiti. Sekarang dah 3 dah nak pergi universiti. Dan bukannya murah. Kalau orang boleh baca kami punya, termasuk kita punya modul, pandai malam
modul kita do it for baby. Siapa yang ada baby sekarang ni mahal. Nak pergi hospital mana, barangan lagi. Lepas tu nak kena fikir dia pening nak pergi masuk universiti mana, private ke tidak kan dan sebagainya. Jadi masuk modul kami do it for baby. Dan kita ada structure. Itu yang kita kata tadi, kita ada pendidikan kewangan supaya kita, our mind is thinking structurally, where to go, what to do. Even if kalau kita buat masalah, kita ada buat mistake pun tak apa, at least kita tahu jalan balik lah orang kata kan, jalan pulang. Ataupun kita tahu redress avenue, mana kita nak pergi. Kita dah buat perbelanjaan ni dah silap dah, kita ada buat pinjaman ni pun dah silap, sepatutnya tak ambil dah pinjaman peribadi untuk berkahwin ni kan, tadi dah ambil dah anak 3 dah tak boleh bayar lagi kan. Kemana kita nak pergi, at least kita tahu kita boleh ke AKPK. Cabaran sebenar dia, Puan, mengapa kita mengambil masa yang agak lama untuk kita menguasai satu-satu cabang dalam pendidikan keuangan ni? I think kalau setakat rakyat Malaysia ni ada bangsa-bangsa yang bagus, kalau ada juga bangsa yang terlambat sikit. So maybe because denial, you know, duit ni tabu. Kalau orang Melayu dulu tabu nak cerita pasal duit, tak boleh. Tak boleh cerita pasal duit. Kalau misalnya kalau kita nak kahwin sekarang, kita orang kata kalau nak kahwin, kalau orang perempuan tu tanya lelaki tu nak hantar-hantaran tu, bagi secret report dulu. Kan jadi jadi secret report tu tadi kan mana pula ini mesti mata duitan ni. It's not a matter of mata duitan. Kita tak mau kita kahwin dengan masalah-masalah sekali. Dan kita selalu kata di AKPK, a man is not your financial planning. So kita nak berdikari to empower the women, to empower the men, empower everybody to increase our financial literacy. Okey, baik. Kalau kita bercakap, kalau mungkin ada pesanan yang ingin diberikan kepada rakan-rakan kita yang menonton, kita ada lebih kurang 7-6 minit. Okey, 5 minit dah jadi dia. Pesanan kepada rakan kita sedang menonton ini, daripada apalah yang telah pun kita bincangkan pada malam ini, Puan Nimala. Okey. Nak dikatakan macam Sharina cakap tadi kan, kita berapa lama akan diambil. Sebenarnya kita ni terlalu sibuk menggunakan masa untuk mengejar duit. We are so busy finding for money, ya. Tetapi kita tak melaburkan masa tu, menggunakan masa untuk belajar cara menguruskan duit tu. Ia tidak penting kepada berapa yang kita dapat, tapi lebih penting cara kita menguruskan apa yang kita dapat. Itu lebih penting. So tidak kira berapa ribu kita dapat pun, tapi kalau kita tak menguruskan dengan baik, kita tidak boleh mengkekalkannya. So jadi laburlah masa dalam mempelajari ilmu kewangan ni. Banyak ada, tapi daripada sumber yang betul. Dan pastikan lepas belajar ni kita gunakannya untuk merancang, sebab gagal merancang adalah merancang untuk gagal. So tu yang kami nak sebut, carilah ilmu pengetahuan, kami ada di AKPK. Dan banyak lagi daripada ahli FEN, dari ahli jaringan juga, ya. Semuanya kami sedang memperluaskan pendidikan kewangan ni. Terima kasih. Saya nak tahu sikit saja. Orang kata kalau shopping tu hilang stres, untuk pengubat hilang stres. Betul ke? Boleh ke tidak kita amalkan tu? Boleh. Amalkan teknik 30 saat. Dia ada teknik 30 saat, 3 hari, 30 hari. Kalau teknik 30 saat ni, kalau pergi beri barangan keperluan kan, katakan kita nak beli, lepas tu ternampak barang lain. Yang ni tak ada dalam senarai. Macam nak hilangkan stres. So gunakan teknik 30 saat. Ambil masa 30 saat sebelum buat keputusan. Mungkin dah berubah. Lepas tu kalau nak beli baju, katakan hilang stres, ternampaklah tudung yang cantik tu, lepas tu nak beli tapi bajet tak ada. So ambil masa 3 hari, kita cakap tidur 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam pun terfikirkan baju tu, belilah. Tapi kebanyakannya kita akan lupa. 30 hari ambil untuk benda-benda yang mahal. Katakan nak beli TV, ternampak orang jual sebenarnya tak perlu, tapi dia bagi offer yang tak boleh ditolak. So jangan decide, ambil masa. So kita sebenarnya
kebanyakan ni dalam diri kita. Okey. Itu tips yang sangat berguna sekurangnya 30 saat 3 hari dengan 30 hari. Okey, baik Puan Akmal. Konklusi kepada apa yang telah pun kita bincangkan. Okey, di AKPK ni kita selalu sarankan advocate 4P. 4A dan 4P. Bila datang P pun saya tak tahu. Jauh sangat begitu. 4A. Yang pertama kita kata akui. Kita mesti akui kita ada masalah. Okey, dan lepas kita dah masalah kewangan lah. Okey, dan lepas tu yang kedua kita analisa keadaan kewangan kita. Mana yang datang, mana pendapatan, mana perbelanjaan. Dan kalau ada gap, lepas analisa kita kena ambil tindakan. Dan kalau kita ambil tindakan dan kita tak boleh selesaikan, dan kita boleh pergi ke AKPK sebagai sahabat kewangan anda. Tapi saya nak tambah lagi satu A, iaitu aktifkan mental, aktifkan minda anda, paradigm shift orang kata. Supaya ada perubahan. Kita dah pergi COVID ni, supaya ada perubahan sikap yang menyeluruh. Jadi pada sesiapa yang mengambil moratorium ni tadi dan merasakan akan susah untuk membuat pembayaran, masa sekarang ni jangan tunggu lagi, jangan panik, jangan tunggu. Pergi ke institusi keuangan anda untuk menyelesaikannya, untuk berbincang, atau terus ke AKPK. Dan cara untuk menghubungi AKPK yang paling mudah, ada banyak platform saya kira. Mungkin boleh dikongsikan. Boleh masuk laman web kami www.akpk.org.my. Telefon kami 0326167766. So dalam laman web kami sebenarnya kalau mereka yang memerlukan bantuan dari segi kaunseling kewangan dan penstrukturan semula, dia ada link kat sana yang boleh digunakan. Klik aja, kita apply, dan kaunselor kami akan menghubungi. Cuma ingat perkhidmatan kaunseling dan pengurusan kredit tu percuma ya. Jadi kalau ada orang jangan bayar kami ejen AKPK murah aja RM2 bukan murah ke tidak ke bukan, sebab AKPK perkhidmatannya percuma begitu. Okey, dan anda juga boleh mungkin lawati fenetwork.my untuk melawati laman web Jaringan Pendidikan Keuangan FEN sendiri, yang mana integrasi antara agensi-agensi lain juga untuk literasi keuangan ini dalam pelbagai sektor, pelbagai cabang, pelbagai perkhidmatan, dan juga untuk pelbagai kelompok sasarannya seperti kata Puan Akmal tadi, ada di sana, boleh dapatkan maklumat di sana. Terima kasih kita ucapkan Puan Akmal Yaakob, Ketua Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK, dan juga Puan Nirmala Subramaniam, Ketua Unit Monan Modul Jabatan Pendidikan Keuangan AKPK, kerana bersama-sama dengan kami. Harapnya esok yang lebih baik, kerana kita mungkin lebih bijak pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih untuk anda juga yang saya menonton siaran Ruang Bicara. Jumpa lagi, saya Wan Syahrina. Ini Bernama TV.